الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu, jika kamu mahu memahaminya. Awaslah, kamu ini adalah orang-orang yang melanggar larangan. Kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka. Sedangkan mereka tidak suka kepada kamu. Kamu juga beriman kepada segala kitab Allah dan mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit jari mereka kerana geram marah kepada kamu. Katakanlah, wahai Muhammad, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran dan kemenangan, makin demikian menyakitkan hati mereka. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Dan kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Masih lagi kita dalam penafsiran surah Ali Imran. Surah yang ketiga pada ayat 118 hingga ayat 120. Ayat-ayat yang kita bacakan ini sebagai satu peringatan Allah Ta'ala kepada orang beriman supaya jangan percaya kepada orang kafir yang punya kecenderungan untuk membocorkan rahsia orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala menjelaskan sikap sebenar mereka, kebencian sebenar mereka kepada orang-orang yang beriman, dan juga bagaimana mereka menyembunyikan permusuhan dalam diri mereka. Bila kita melihat ayat yang ke-118, Allah Ta'ala berkata dan berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Menjadi kelaziman Al-Quran, waktu menyebut wahai orang-orang yang beriman, ia menunjukkan satu perintah atau menunjukkan satu larangan. Dan orang beriman itu paling patut dan paling mendengar perintah dan larangan Allah. Dan itulah keistimewaan orang-orang yang beriman, yang tidak ada kepada umat-umat yang lain. Kerana umat-umat yang lain tak dipanggil dengan perkataan wahai orang yang beriman, tapi disebut wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai kaum. Tetapi bila Allah Ta'ala mengkhitabkan, mentaujihkan atau menyuruh, melarang, Allah memanggil orang beriman. Kerana orang beriman ternyata paling pantas melaksanakan perintah Allah, paling menjaga amanah Allah Ta'ala,
dan paling cepat menyebarkan kebaikan tersebut. Ini sifat orang beriman yang hebat. Wahai orang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu menjadikan, jangan kamu melantik bitanatan min dunikum. Kataan bitanah ialah orang-orang kafir, kelompok-kelompok orang kafir di kalangan kamu. Bitanah ini maknanya pembantu-pembantu, penolong-penolong. Dan bitanah ini ialah orang khusus, orang kepercayaan. Muamalah orang kafir secara umum okey. Tetapi pada perkara-perkara yang bersifat kerahsiaan, perkara-perkara yang berkait dengan kekuatan, berkait dengan strategi dan sebagainya, maka tak boleh diketahui mana-mana orang-orang kafir. Kerana kecenderungan mereka membocor rahsia, kecenderungan mereka untuk bersama dengan musuh, dan kecenderungan mereka untuk memusuhi umat Islam. Tapi muamalah-muamalah yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak salah, Allah tidak pernah melarang untuk kamu bermuamalah dengan muamalah yang baik, untuk berlaku adil pada mereka orang-orang yang tidak pernah memerangi kamu dan tidak pernah ingin mengusirkan kamu keluar daripada negara kamu. Kerana kecenderungan orang kafir nak mengusir keluar orang Islam. Ia berbeza orang Islam waktu mereka masuk sebuah negara, mereka bukan nak usir keluar, mereka nak Islamkan penduduk negeri itu. Sejarah menunjukkan bila orang Islam membuka sesebuah kota, orang Islam tak pernah halau penduduk negeri itu. Tetapi Islam mengislamkan penduduk negeri tersebut. Diislamkan Mesir, diislamkan Afrika, kesemuanya. Bahkan dibangunkan negara itu. Tetapi orang kafir bila masuk sebuah negara, dihancurkan negara itu. Dibunuh penduduk negara itu. Dan dia menjajah, dia mendiaminya sambil menghalaunya. Itu yang dibuat. Dan itu juga berlaku di Palestin. Mereka masuk, mereka nak halau. Sedangkan orang Islam tak pernah fikir nak halau orang Yahudi. Kamu boleh duduk, jangan kacau kami. Jangan kacau masjid kami, kami pun tak pernah kacau tempat sembahan kamu. Maka ini uniknya umat Islam dan sejarah umat Islam. Supaya dilihat oleh semua para munsifun, orang-orang yang ingin mencari kebenaran dalam agama. Kan Islam bila masuk sebuah negara, Islam majukan negara itu. Sebab itu kita tak panggil menjajah negara bagi nisbah orang Islam buka negara. Kita namakan sebagai futuhat. Al-Futuhatul Islamiyah. Dalam kitab-kitab sejarah Islam, setiap pembukaan kota dan negara, setiap peperangan maka disebut sebagai futuhat. Apa maksud futuhat? Pembukaan. Macam orang Felda buka tanah Felda, dimakmurkan. Islam masuk kat Mesir, makmurkan Mesir. Islam masuk di Yaman, makmurkan Yaman. Islam masuk di Tunisia, makmurkan Tunisia. Islam masuk di Jazair, Algeria, makmurkan Algeria. Islam masuk di Morocco, makmurkan Morocco. Islam masuk di Andalusia, makmurkan Andalusia. Islam masuk ke Melaka, dimakmurkan Melaka. Jadi pelabuhan terkenal dunia. Islam masuk kat Pasai, dimakmurkan Pasai. Palembang, Aceh. Islam masuk di Indonesia, dimakmurkan Indonesia. Maka ini Islam. Agama yang tidak menghalau penduduk negaranya, bukan memajukan, bukan memberi kebaikan kepada penduduk negara tersebut. Sebab itu bila Islam mengalahkan Parsi, Islam tak halau pun orang-orang yang berada di negara Iraq. Bila Islam menjatuhkan kerajaan Rom, Islam tak halau pun orang Rom. Tak halau pun. Melainkan orang-orang yang memang nak balik negeri mereka, itu hal. Itu keadaan, itu terserah pada mereka. Tapi nak duduk negara Islam, maka ikut peraturan. Mudah je peraturan Islam. Jangan kacau orang Islam. Jangan hina orang Islam. Sebab orang Islam, tuan-tuan, sejarahnya menunjukkan mereka tak kacau orang kafir. Kita tak kacau. Kadang-kadang orang kafir buat kuih merata pun kita tak kacau. Tapi orang Islam yang dibuat cara semi pun dia kacau. Sejarah ni, tuan-tuan, perlu dilihat dengan jujur oleh semua para pengkaji sejarah. Maka Allah Ta'ala menyebut,
La ya'lunakum khabala. Perkataan la ya'lunakum khabala, yakni orang yang menjadi kepercayaan kamu, la ya'lunakum khabala, yang tidak boleh kamu percayai. Jangan nanti orang dalaman yang sifat mereka tak boleh dipercayai. Waddu ma'anittum, bukan mereka bercita-cita, mereka berusaha, mereka tak berhenti-henti. Ma'anittum, untuk melakukan kesusahan pada kamu. Mereka buat menyusah kamu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Macam mana nak kenal? Mulut-mulut mereka sentiasa menghina kamu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan dalam dada mereka lagi banyak kejahatan mereka. Sebab manusia ni tuan-tuan sekalian, kalau mulut sebut benda uduh, benda jahat, hati tu simpan banyak lagi. Kerana mulut kita tak mampu nak luahkan semua benda dalam hati. Mulut, kalau orang tu kata, orang tu kutuk seseorang, kita dengar ayat kutuk tu mungkin 4 ayat, 5 ayat. Tapi yang ada dalam dadanya banyak lagi. Kebencian. Sebab kebencian ni tuan-tuan, dia punya buat akar umbi dalam hati. Sehingga manusia ni, dia tak mampu keluarkan semua benda. Sebab itu dia akan membencinya dalam tempoh yang panjang. Dia kalau kita boleh keluar semua benda, kita pun gaduh sekejap. Tapi benda tu, esok nak keluar benda lain pula. Esok nak keluar benda lain pula. Apatah lagi orang yang memang dendam kepada orang Islam. Maka Allah ingatkan, wahai orang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir selain daripada kamu. La ya'lunakum khabala, yang tak boleh kamu percayai. Waddu, yang senantiasa inginkan kesusahan pada kamu. Porak-perandakan kamu. Qad badatil baghdha, zahir nampak kebencian mereka. Min afwahim, daripada mulut-mulut mereka. Daripada tulisan-tulisan mereka. Daripada komen-komen mereka. Daripada semua benda yang kamu mudah dengar, kamu mudah dapat detect ataupun mengetahuinya. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Dan orang ni, kata Allah, dalam hatinya lagi banyak kebencian. Mereka menunggu kamu kalah, menunggu kamu salah. Mereka menunggu kamu lemah dan sebagainya. Qad bayyana lakumul ayat. Allah telah jelaskan ayat-ayat. Allah telah jelas dan terangkan mengapa. In kuntum ta'qilun, kalau kamu ada akal. Orang beriman, Allah kata kamu ada akal ke tak? Kalau kamu ada akal, jangan dipercaya orang kafir yang nampak tanda-tanda permusuhan pada kamu. Jangan. Berhubung dengan ayat ini, kata Ibn Abbas, sebahagian orang Islam masih berbaik-baik dengan orang Yahudi. Kerana adanya perjanjian-perjanjian pada zaman jahiliah dahulu. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai rakan mesyuarat mereka. Bahkan dalam meminta pandangan dan pendapat. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini supaya orang beriman berhati-hati dan meninggalkan perbuatan tersebut. Maka dengan turunnya ayat ini, tuan-tuan sekalian, maka orang beriman tidak lagi punya kepercayaan kepada orang-orang yang menunjukkan permusuhan kepada umat Islam. Kemudian Allah jelaskan lagi sifat mereka. Ha antum ulai tuhibbunahu. Sebahagian kamu suka pada mereka. Tuan-tuan, kita lihat dalam masyarakat Islam, sebahagian kita suka pada orang kafir. Walau terbukti kejahatan-kejahatan yang banyak. Umpama kita ambil contoh dalam qadiyah Palestin, isu Palestin. Sebagai orang Islam masih terus menjadikan orang-orang Zionis Yahudi kepercayaan mereka. Misalnya gerakan PLO atau yang diketuai oleh Abu Mazin, Mahmud Abbas. Percaya kepada Yahudi, berunding dengan Yahudi, semua benda dengan Yahudi. Bahkan mereka tidak meletakkan kepercayaan orang Islam kepada orang Islam. Mereka percaya ke Amerika dan sebahagian negara-negara Islam dia teluk, seperti Emirat, seperti Saudi, seperti Bahrain, seperti Sudan, seperti Maroko, yang melakukan normalisasi dengan Israel hanya kerana inginkan berbaik dengan Amerika, nak pastikan ekonomi dan jawatan dan kuasa mereka berkekalan. Mereka duk percaya orang kafir ni. Tuhan dah kata jangan percaya. Tapi mereka letak kepercayaan. Mereka sanggup berkelompok dengan golongan ini, berkomplot dengan golongan ini untuk membunuh saudara mereka. Ini sejarah
Yang Allah kata, ya orang beriman, kamu tak ada akal ke apa? Maka sebagian pemimpin Islam ini, tuan-tuan, gagal memahami, mentadaburi Al-Quran. Lalu mereka menganggap dengan berpihak pada orang kafir, maka mereka akan berkuasa panjang, lama. Mereka juga akan jatuh. Kerana orang kafir memang benci pada orang Islam. Tak kira lah jenis Islam macam mana. Sebab itu ketika mana perbalahan dua orang putera mahkota di Damsyik satu ketika dahulu, sehingga sebahagiannya meminta pertolongan daripada Perancis waktu itu, Fransa. Maka Izzuddin bin Abdul Salam menegur perbuatan pemimpin tersebut. Kenapa duk gabung orang kafir untuk bunuh orang Islam? Maka ini adalah kebodohan yang jelas. Dan tuan-tuan lihat dalam sejarah kita Malaysia, bila pemerintah-pemerintah nak kalahkan pesaing-pesaing mereka, mereka minta tolong British. Akhirnya habuan British tolong mereka, mereka kena beri Pulau Pinang. Habuan British tolong mereka, mereka beri Singapura. Habuan British tolong mereka beri negara itu, beri negara itu. Akhirnya lihat apa jadi. Orang Islam tidak tadabbur Al-Quran, tidak memahami bagaimana cara orang kafir bertindak. Sebagai orang Islam dulu pernah minta tolong dengan Belanda. Lihat apa Belanda buat. Bukan pernah minta tolong dengan Inggeris. Lihat apa yang Inggeris buat pada negara Islam. Bila kerajaan Sulu meminta syarikat Hindia Timur membantu dia untuk mengekang perampas kuasanya, lihat apa yang mereka buat. Sabah Sarawak dihadiahkan. Dia beri keluarga Brooks Sabah, keluarga Brooks di Sarawak, dan syarikat perniagaan Inggeris di Sabah. Akhir Sabah dan Sarawak di bawah penguasaan Inggeris. Hanya kerana penguasa yang bimbangkan kuasa mereka. Tentu kita baca sejarah Malaysia, cerita campur tangan orang kafir dan negara-negara Islam kerana perbuatan segelintir pemimpin Islam yang mengajak orang kafir bersama mereka. Bukan mempercayai orang kafir. Mempercayai orang kafir. Akhirnya, hakisan kepada kuasa politik orang Islam. Bukan dijajah negara kita. Negara dijajah. Maka Allah ingatkan kepada kita, orang kafir ini mereka menyembunyikan kebencian yang lama. Mereka menunggu peluang. Sampai masanya mereka akan jatuhkan. Mereka tak kira lah jenis orang Islam yang tak semayang ke, orang Islam tak puasa ke, tak tutup aurat. As long dia Muslim, mereka akan jatuhkan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, kamu, sebahagian kamu suka mereka, wala yuhibbunakum. Mereka tak suka kamu. Tak lihat ayat Allah sebut. Kamu suka mereka, mereka tak suka kamu. Tuan-tuan, kenapa kita memilih bertepuk tangan sebelah? Kenapa kita memilih mencintai orang yang tidak mencintai kita? Bukan inginkan mudarat kepada kita. Kamu kata Allah, wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kamu percaya semua Taurat, Injil, Zabur. Mereka tak percaya semua. Hatta Zabur, Taurat pun mereka ubah. Kamu orang beriman percaya semua Rasul. Mereka tak percaya semua. Mereka Sulaiman tak percaya. Alaihissalam. Daud mereka tak percaya. Nabi Isa pun mereka tak percaya. Kalangan Yahudi. Kalangan Kristian juga begitu. Nabi Muhammad mereka tak percaya. Sedangkan kita orang beriman percaya semua Nabi-Nabi. Alaihissalatu wassalam. Kita percaya. Kita menghormati, kita memuliakan. Bukan ini akidah kita. Jangan dihina mana-mana Nabi melainkan murtad keluar dari Islam. Kan beza kita orang Islam, orang kafir. Wa idza lakukum. Waktu mereka bertemu kamu. Qalu amanna. Mereka kata kami beriman. Kami baik. Kami nak sokong kamu. Wa iza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Al-anamila minal ghaiz. Waktu mereka berada bersama dengan kelompok mereka, mereka menggigit jari jemari tanda geram. Ini macam ni. Ini geram aja. Tak buat apa ni? Gigit kuku. Gigit kuku. Allah menyatakan mereka menggigit kerana menahan geram mereka. Kenapa kata Allah Ta'ala? Qul wahai Muhammad, katakan pada orang kafir macam ni, yang benci, dengki pada kamu, dengki dengan kemenangan Islam, siri-siri kemenangan Islam, perang Badarnya, perang Khandaknya, perang Ahzab, dan perang-perang yang lain, penyebaran Islamnya, dan juga apa yang berlaku dalam dunia Islam. Masya Allah, orang ramai makin ramai nak Islam, nak kembali pada Islam, mentaati agama Allah. Maka ramai nak tutup aurat. Kalangan-kalangan orang kafir mula membenci. Dan ramai orang Islam nak kembali pada undang-undang Allah, hakim-hakim. Walaupun masih pencen baru cakap.
Kita kena kembali pada hukum Allah. Ini hukum kita. Kenapa pergi hukum penjajah? Namun ia menakutkan orang kafir. Mereka menggigit jari geram. Takut-takut berlaku kebangkitan Islam. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, mutu bi ghaizikum. Matilah kamu dengan kebencian kamu. Kalau bahasa kasar, mampuslah kamu dengan kebencian kamu. Mutu bi ghaizikum. Matilah kamu dengan kebencian. Tuan-tuan duduk. Orang kafir, aneh kita ni tuan-tuan. Kita benci orang kafir ni ada sebab. Dan kita tak benci pada tubuh badan dia. Kita benci pada ideologi dia. Kita benci pada akidah yang sesat. Namun sewaktu mereka beriman, kita memeluk mereka, kita menyayangi mereka, kita menyintai mereka. Dan waktu mereka tidak menunjukkan permusuhan pada kita okey. Bukan dalam Islam kita ada istilah zimmi, kafir zimmi. Kafir yang kita mesti berbuat baik dengan mereka. Sejarah menunjukkan bagaimana orang Islam berbuat baik dengan kafir zimmi. Bukan kalangan-kalangan negara Islam yang melantik mereka pada jawatan-jawatan yang utama. Sebagaimana kerajaan Osmaniyah. Melantik orang-orang Kristian dalam jawatan-jawatan tertentu. Bahkan kita lihat dalam kerajaan yang lain juga ada lantikan daripada non-Muslim. Dan kerajaan Abbasiyah dilantik ketua penterjemah itu bukan Islam, Ishaq bin Hunain. Kalangan orang Yahudi. Okey, tak ada masalah. Sebab kita ni asasnya kita tak benci mana-mana. Tuan-tuan tengok orang Palestin ataupun Hamas, mereka tak benci Yahudi secara umumnya, mereka benci yang melakukan keganasan itu. Sebab itu sasaran mereka pada tentera-tentera, bukan pada kanak-kanak. Rata-rata yang dibunuhnya ialah para tentera. Tapi Yahudi dibunuh anak-anak sekali, perempuan sekali. Dipenjarakan. Dalam penjara mereka beribu-ribu orang Islam. Bahkan lebih daripada 8,000 orang. Hampir beribu wanita dan kanak-kanak pun dipenjara. Dia punya benci dia, budak-budak pun dipenjara. Orang Islam kebenciannya bersasar dan bersebab. Bila sebab itu hilang, maka datang kasih sayang. Orang kafir kebenciannya ialah dendam. Dendam ni tuan-tuan, dia tak pernah datang kasih sayang. Dia cuma tunggu peluang. Dia tunggu peluang. Kalau ketika mana orang Islam berada dalam posisi lemah, itulah peluang dia. Ketika mana orang Islam berpecah belah, itulah peluangnya. Ketika orang Islam tak sekata, itulah peluangnya. Sebab itu Allah ingatkan kita orang beriman. Wala tanaza'u, wala tanaza'u. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bergaduh. Kamu akan gagal dan akan hilang kekuatan kamu. Kerana musuh kamu menunggu kesempatan. Kita tuan-tuan, kita tak menunggu kesempatan orang kafir lemah. Sebab kita tak ingin menzalimi orang kafir. Kita ingin berdakwah pada mereka. Kita tak diajar bunuh orang kafir tanpa sebab. Melainkan dalam peperangan. Itu pun bila mereka berperang. Kalau mereka lari, kita tak perang. Kalau mereka dah jadi tawanan, kita tak bunuh. Sejarah telah menunjukkan. Waktu Salahuddin berjaya memasuki Baitul Maqdis, Salahuddin tak bunuh pun orang Kristian dan penduduk di sana. Sedangkan sejarah Kristian, waktu mereka menawan Baitul Maqdis, mereka telah membunuh ratusan ribu. Bahkan di hadapan Sahatul Aqsa, iaitu di kawasan lapangan Aqsa sini, mereka dah bunuh hampir 70,000 orang. Dengan sembelihnya, itu, ini, mereka buat. Salahuddin tak berdendam, tak ada masuk, bunuh balik. Tidak. Islam tak ajar begitu. Mereka membunuh jemaah haji. Islam tak balas begitu. Lihat Rasulullah bila masuk Mekah, ni geng-geng kepala pengak ni. Apa yang Nabi kata? Idhabu fa antum mutlaqa. Baliklah rumah masing-masing, kamu dah bebas merdeka. Nabi kata apa? Madza tazunnun an af'ala bikum? Agak-agaklah aku nak buat apa? Kata orang kafir, akhun karim wa ibnu akhin karim. Kamu orang baik ya Rasulullah. Anak orang baik. Nabi kata pergilah balik. Kamu tak ada apa-apa. Itu hebatnya orang Islam. Kalau itu Allah kata, kenapa kamu suka sangat orang kafir? Mereka tak suka kamu. Mereka benci kepada kamu. Mereka menunggu-nunggu saat kamu jatuh. Kan itu kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kafir yang benci sangat kita ni tanpa sebab. Katakan pada mereka, matilah kamu dengan kebencian kamu. Inna Allaha alimun bidhatis sudur. Allah tahu apa ada dalam hati kamu. Dan mereka merasakan dengan menyembunyi permusuhan. Mereka menyembunyi permusuhan, orang Islam tak tahu. Allah cerita, ini orang kafir. Tuan-tuan, kita mengenali orang kafir bukan kerana kita bergaul orang kafir. Kerana dengan pergaulan, mereka boleh menipu kita dengan lakonan-lakonan yang baik. Sebab mereka dah pandai buat filem.
Tetapi kita mengenali mereka dengan apa yang Allah cerita dalam Quran. Allah yang menciptakan mereka dan Allah tahu perangai mereka. Kufur ni macam mana perangai Allah tahu. Maka Allah beritahu pada kita. Maka kita kena berhati-hati. Allah berfirman lagi, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat kebaikan, itu menyakitkan mereka. Sebab itu bila Nabi menang perang Badar, sakit hati puak-puak Yahudi di Madinah. Sebagaimana sakit hati, padahal orang Yahudi ni duduk di bawah perlembagaan Madinah, duduk di bawah piagam Madinah. Dengan kata lain tuan-tuan sekalian, mereka ni salah seorang daripada warga negara Madinah. Patut gembiralah. Kita kalau tengok kelab bola sepak lah. Kelab bola sepak yang memang negeri kita sokong lah. Kalau seorang tu duduk kat Johor, JDT menang, dia gembira lah. Takkan dia marah pula. Maknanya dia tak setia. Kalau dia orang Kedah, Kedah menang, dia gembira lah. Walau mungkin dia bukanlah peminat bola pun, tapi dia suka Kedah menang. Yang duduk Terengganu menang, dia sukalah. Tapi aneh orang Yahudi ni, warga negara Madinah, piagam Madinah, terikat dengan sahifah Madinah. Tapi bila orang Islam menang, mereka bukan sekadar tak suka, mereka memperkecil-kecilkan kemenangan. Allah Ta'ala kata lagi, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kena musibah pada kamu, kalah perang Uhud, oh seronok. Dah kalah dah, tak lama lagi padam lah tu. Pada itu mereka katakan kepada orang Islam, setiap kali orang Islam berada dalam musibah. Tapi apa berlaku pada Islam? Islam ni tuan-tuan, agama Allah. Sekali Islam jatuh, bukan maknanya jatuh selama-lamanya. Jatuh orang Islam untuk dia bangkit. Walaupun khilafah Islam jatuh tahun 1924. Jatuh khilafah Islam untuk dinaikkan balik. Tertubuhnya Ikhwan Muslimin tahun 1928. Dan tertubuhnya gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia pada era 30-an. Dan setiap negara mula ada gerakan-gerakan Islam menyedarkan kembali. Maka arus kesedaran Islam mula meningkat naik pada era tahun 90-an. Sehingga tahun 2000 agak sukar untuk kita jumpa orang Islam tak pakai tudung di sekolah atau di pejabat. Akhir sampai peringkat ombak kesedaran Islam, tsunami kesedaran Islam membadai semua tempat dan semua keadaan. Yang pejabat, yang kerja custom, yang kerja immigration, yang kerja polis, semua bertudung. Itu kalau disebut tudung. Mula sembahyang di surau, tempat-tempat mula ada surau. Ini airport ni ada surau, sekolah ni ada surau, universiti ni ada surau, sembah ni ada surau. Surau ni banyak. Hatta negara Jepun, airport Jepun pun ada surau. Sampai macam tu, arus kebangkitan Islam. Mereka ingat Islam kalau jatuh ni jatuh terus. Golek gitu, tanpa bangkit tak. Islam jatuh untuk bangun. Islam ni tuan-tuan bagaikan kita katakan seorang lelaki yang kuat. Dia mungkin tergelincir tapi untuk bangun dan dia akan berhati-hati selepas ini. Dan kebangkitan itu kita dah rasai. Apatah lagi dengan solidariti kita dengan apa yang berlaku di Palestin. Umat Islam satu dunia bangkit. Kesedaran umat Islam. Bukan kita lihat kekuatan memboikot produk orang kafir. Satu perkara yang membanggakan. Sampai mereka kerugian puluhan bilion. Kerana sikap orang Islam yang nampak kesatuan. Walaupun mereka, sebahagian mereka ni kita nampak adalah kekurangan tertentu. Tapi dalam menyokong perjuangan Islam, mereka kuat. Walaupun yang kaki rokok ni, sokok. InsyaAllah kita perang sanggup mati syahid. Tak apalah tuan, rokok tu hadiah lah. Tapi kesedaran dia tu hebat. Kesedaran orang Islam. Ini semua menunjukkan Islam ni dia sifatnya bangkit. Kemudian Allah berfirman, wa in tasbiru, kalau kamu sabar, wa tattaqu, dan meningkatkan ketakwaan kamu, la yadurukum kaiduhum syai'ah. Segala perancangan mereka, segala helah licik mereka tak akan memberi mudarat kepada kamu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah meliputi ilmunya dengan apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan, orang kafir ingat dia cerdik. Dia buat macam-macam perancangan. Strategi perintah pecah. Strategi menjajah negara Islam, pecahkan dia pada beberapa buah negara. Mereka jajah negara ni, mereka pecahkan jadi Jordan, jadi Palestin, jadi Syria, pecahkan semua. Mereka menamakan dengan nama-nama baru. Mereka namakan Lebanon dan lain-lain yang mereka buat. Apa pun yang mereka lakukan. Panjang mana pun perancangan mereka buat. Mereka tinggalkan undang-undang penjajah di setiap negara Islam yang mereka jajah. Mereka tinggalkan sistem pendidikan acuan mereka.
Mereka jadikan pemimpin pelapis itu ialah anak didik, anak ternak mereka. Tapi mereka tidak mampu. Kan Islam kita dah kata, ia agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan segala agenda mereka, perancangan mereka, helah mereka, kebijaksanaan mereka. Allah akan menyempurnakan agama ini. Walau dibenci oleh orang kafir. Saya masih ingat bila saya baca satu artikel. Bila Amerika ni tuan-tuan, dia nak hantar satu duta di Mesir. Dia tahu Mesir negara Islam. Maka duta ini telah dihantar ke universiti yang berprestij di Amerika untuk mengambil ilmu teologi, ilmu akidah, mengkaji Kristian supaya dia menjadi pendakwah Kristian di Mesir. Maka calon duta ini pun belajar dengan seorang profesor. Asal dia belajar untuk menguatkan Kristiannya. Akhirnya apa yang berlaku? Dia makin ragu-ragu dengan Kristian. Last sekali dia memeluk Islam. Tetap pelik, dia memeluk Islam. Lihat perancangan mereka gagal. Banyak tempat-tempat mereka tanamkan kebencian kepada orang Islam. Akhirnya kebencian bertukar jadi kasih sayang. Kerana Islam ni agama Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan sekalian, bila kita berada pada agama Allah, untuk kita lawan musuh-musuh Allah ini, bacalah Quran. Tadabbur Quran. Kita tidak mengenali mereka dengan bergaul dengan mereka. Kerana bergaul saja dengan mereka, mudah kita tertipu. Akhirnya dia kata, dia okey Ustaz. Baiklah. Baik. Kita tengok apa berlaku dalam kerajaan Islam, Patani. Seorang kafir menyamuk Islam. Lalu memegang jawatan penting. Lalu apa yang dilakukan? Dia mencuri meriam utama kerajaan Islam Patani. Kerana meriam ini merupakan benteng utama bagi kerajaan Islam Patani. Itu meriam Seri Negara dan sebagainya. Dia buat lari sehingga dijatuhkan dalam air supaya pertahanan Islam ini lemah. Itu yang mereka lakukan. Siapa yang buat? Pengkhianat, orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Itu mereka lakukan. Kerana itu kita dalam muamalah kita tuan-tuan, mendahulukan orang-orang Islam. Meletakkan kepercayaan kita lebih tinggi pada orang Islam berbanding meletakkan kepercayaan kita pada orang kafir. Kita dah kata tadi, kita Islam tak melarang kita bergaul muamalah orang kafir pada hal-hal yang umum. Pada hal-hal kerahsiaan, pada hal-hal yang menunjukkan dia nampak benci dengan perkataan dia, dengan kejahilan kebodohannya, dengan mudah diterpedaya tentang fitnah pada Islam, maka orang ni kita kena hati-hati. Kerana Islam memberi, kita katakan, kemuliaan pada semua manusia. Bukan kita memberi kebebasan beragama. Kerana asas agama kita la ikrah fi din, tiada paksaan dalam agama. Asas itu memungkinkan orang bukan Islam hidup aman di negara kita. Ya, kita berdakwah tapi kita tak pernah paksa. Orang Islam tak pun diajar robohkan benda tu, robohkan benda ni. Kita tak diajar. Bukan kita diajar berdakwah dengan penuh, kita katakan hikmah, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kita tidak diajar untuk membunuh anak-anak mereka, wanita-wanita mereka, tidak sama sekali. Oleh sebab itu tuan-tuan, ayat ini satu peringatan Allah pada kita. Berhati-hati muamalah dengan orang kafir, khususnya mereka yang punya rekod memusuh umat Islam. Negara besar, tuan-tuan, Presiden Amerika, rekodnya belum pernah bela orang Islam. Sama ada Ronald Reagan-nya, naik Bill Clinton-nya, George W. Bush-nya, sampai naik Obama-nya, sampai naik Trump-nya, sampai naik sekarang Biden-nya. Naiklah apa benda pun tuan-tuan, dasar mereka pada Islam sama. Maka kita kena hati-hati. Oh, ni lain sikit Ustaz. Biden ni dibaca hadis Nabi. Ni dia, Obama ni Ustaz disebut Assalamualaikum. Gitu. Sebut Assalamualaikum macam burung tiung sebut Assalamualaikum punya gembira. Burung tiung tu sebut Assalamualaikum, dia pun tak tahu apa. Maka nak gembira apa burung tiung sebut Assalamualaikum? Duk tenggek kat sarang burung. Nak apa? Nak dengar burung tiung sebut Assalamualaikum. Yang saudara dia ni sebut Assalamualaikum, dia tak nak peduli, tak nak jawab. Yang burung tiung tu lah yang ditunggu. Kata pelik ni Ustaz, ni pelik burung tiung bagi salam. Power burung tiung ni. Ni kita beli 10,000. Kata orang beriman yang bagi salam ni nak bagi duit raya pun payah. Ini kebodohan-kebodohan sebahagian kita dalam
bermuamalah. Mudah tertipu. Ingat, dengan Al-Quran kita tak tertipu. Tapi kalau kita gunakan pengalaman kita atau mungkin kebiasaan kita, kita mungkin tertipu dan terjerat dalam banyak perangkat sama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.